Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada Lima Unggur. Hari ini ialah 4 hari bulan Mei tahun 2021, hari Selasa. Waktu matematik kita pada pagi ini ialah pukul 7.30 hingga 8.30, 1 jam. Jadi cikgu akan buat rakaman video ini untuk pembelajaran kita pada sesi ini ya. Dan pada pembelajaran lepas cikgu pun telah bincangkan apa dia, iaitu cukai pendapatan kan. Ini ialah jadual kadar cukai pendapatan individu dan berapa bagaimana buat kiraan cukai pendapatan adalah berdasarkan pendapatan bercukai dan juga jadual yang dipaparkan ini ya. Okey, mengikut cukai dasar dan juga cukai-cukai baki ya, darab dengan bilangan beratus yang telah ditentukan dalam jadual yang diberikan. Dan ini semua telah kita bincangkan pada minggu yang lepas. Muka surat 59 sudah. Okey, kita pergi ke contoh B ya. Kes ini gaji tahunan 60,000 PCB ya. PCB ialah potongan cukai bulanan RM10 satu bulan. Lepas itu pelepasan cukai individu 9,000, rawatan ibu 3,500, gaya hidup 2,500, iuran tadika 1,000, isteri 4,000, anak 2,000, insurans hayat dan KWSP 5,300, pekeso 250. Jadi kita ada 3 langkah. Langkah yang pertama kita perlu cari pendapatan bercukai. Jadi bagaimana hitung pendapatan bercukai? Kita guna gaji tahunan tolak dengan pelepasan cukai. So tahunan, gaji tahunan 60,000 untuk kes ini. Kita tolak dengan 9,000 individu, tolak dengan rawatan ibu 3,500, tolak dengan gaya hidup 2,500, tolak 1,000 iuran tadika, tolak 4,000 untuk isteri, tolak 2,000 untuk anak, tolak 5,300 untuk insurans hayat dan KWSP, dan akhir sekali tolak RM250 untuk pekeso. So selepas kita tolak dengan pelepasan cukai, pendapatan bercukai ialah RM32,450. So kalau kita tengok RM32,450 ini, dia punya jadual di mana kita tengok balik di sini ya. 32,000 lebih itu tadi dalam kategori baris ketiga. Baris ketiga iaitu 20,000 pertama cukai dasar RM150 dan yang baki dia kita darab dengan 3%. Dan kita kena ingat kalau cukai pendapatan yang bercukai itu dalam lingkungan kurang daripada 35,000, maka boleh dapat RM400 rebate pada akhirnya nanti ya. So kita kena ingat itu. Okey, jadi kiraan di sini cukai pendapatan langkah kedua. Selepas kita kira pendapatan bercukai, langkah kedua kita kira cukai pendapatan. Maksudnya berapa cukai yang kita perlu bayar daripada pendapatan kita itu. So yang pertama cukai dasar RM150 tambah dengan baki. Baki itu darab 3%. So dia punya jumlah tadi ialah RM32,450 kan. Tolak dengan 20,000 yang pertama tadi ya. Itu baki dia. Darab dengan 3%. Okey, lebih kurang di sini RM373,50. Dan jangan lupa kita kena tolak rebate 400 sebab dia punya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000. Jadi dia layak untuk rebate RM400. Jadi lepas tambah kemudian tolak rebate, dia punya cukai pendapatan untuk tahun tersebut RM123,50. Tapi dia punya potongan cukai bulanan, langkah ketiga potongan cukai bulanan, satu bulan dia potong RM10 saja. Satu tahun darab dengan 12, maka tahun itu dia telah bayar potongan cukai bulanan sebanyak RM120. Oleh sebab cukai pendapatan lebih daripada cukai pendapatan lebih besar daripada potongan cukai bulanan, maka dia perlu bayar
yang tidak cukup itu, yang kurang itu kepada lembaga hasil dalam negeri, berapa dia? So kita guna bayaran cukai yang tidak mencukupi itu ialah sepatutnya dia kena bayar RM123.50, tetapi dia telah potong cukai bulanan sebanyak RM120 pada tahun itu, maka dia kekurangan RM3.50 sahaja. Jadi dia kena bayar RM3.50 kepada lembaga hasil dalam negeri, oleh pembayar cukai itu. Untuk kes inilah dia kena bayar yang tidak mencukupi itu sebanyak RM3.50 sahaja. Okay, alright, kemudian kita tengok contoh 5. Hitung cukai pendapatan menggunakan tafsiran cukai bersama dan tafsiran cukai berasingan. Kan hari itu kita sudah bincang, kemudian tentukan tafsiran yang lebih sesuai. Hari itu kita telah kata kalau suami isteri kita tafsiran cukai kalau berasingan lebih membawa faedah ataupun manfaat kepada suami isteri itulah kan. Tapi kita nak tengok adakah betul kan. So kita tengok contoh ini, jadual menunjukkan maklumat pendapatan Encik Kuang dan isterinya Puang Eli. So gaji tahunan untuk Encik Kuang 72,000, untuk Puang Eli tolong ubah 50,500. 5 ada satu digit itu hilang, dia menjadi kosong. Sepatutnya 50,500. Terma yang diluluskan, Encik Kuan terma 1,500, Buang Ili RM1,000. Pelepasan cukai individu 9,000. Okey, dua-dua boleh layak 9,000. Gaya hidup 2,500, tapi Encik Kuan 2,300 layak. Buang Eli dia punya gaya hidup 3,000, tapi 3,000 tidak boleh, dia sudah melebihi had. You kena ingat walaupun dia belanja 3,000 gaya hidup, tapi dia hanya layak untuk 2,500. Mesti ikut had dia lah. Okey, kemudian untuk anak 2,000, so Encik Kuan 1,800, Puang Eli 1,000, dua-dua layak. Insurans dan KWSP hak dia 7,000, tapi Encik Kuan 5,400 layak, Puang Eli 3,500 pun layak. Jadi kita tengok satu-satu. Untuk tafsiran cukai bersama, maksudnya Encik Kuan dan isterinya Puang Eli buat tafsiran cukai bersama-sama. Okey, so jumlah pendapatan Encik Kuan tahunan 72,000, Puang Eli 50,500. So kita jumlahkan dua ini, jumlah pendapatan dia 122,500. Okey, besar. Lepas itu jumlah pengecualian. Yang pertama ialah terma. Encik Kuan terma 1,500, kemudian Puang Eli 1,000, so jumlah terma 2,500. Pelepasan cukai individu 9,000. Tengok walaupun kalau dia buat tafsiran cukai bersama, individu itu hanya boleh kira sekali 9,000. Gaya hidup 2,500 satu kali. Untuk dua-dua isteri, suami isteri, kemudian anak 2,000, insurans 7,000, maksimum 7,000. Sebab orang, kalau you tengok dua orang ini 5,400 dengan 3,500, kalau suami isteri jumlah 8,900, tapi dia hak dia 7,000. So kalau dia buat tafsiran cukai bersama, dia hanya layak 7,000. Sama juga untuk anak tadi. Anak 2,000, tapi kalau dia asing-asing 1,800 dengan 1,000, 2,800 kan. Tapi mereka kalau buat cukai bersama, tafsiran cukai bersama, mereka hanya maksimum boleh pelepasan 2,000 sahaja. So 2,000 untuk anak, insurans KWSP 7,000. So bagaimana kita buat di sini jumlah pendapatan 122,500, kena tolak yang ini yang saya guna warna biru muda ini, tolak dengan terma 2,500, tolak dengan pelepasan cukai ini 9,000, 2,500, 2,000, 7,000, tolak semua. Lepas tolak semua, kita boleh dapat pendapatan bercukai selepas tolak ialah 99,500. 99,500 ialah pendapatan yang bercukai. Okey, okey. So 99,500 dalam kategori mana? Awak kena tengok balik jadual tadi Tengok balik jadual. Okey, kita bagi jadual tadi. Yang ada jadual panjang-panjang itu ini dia. Tak cukup.
Sebab itu hanya sampai 70 lebih ribu. 99,000 adalah di kategori mana 99,000. Ya ini kategori 70.000 hingga 100.000 di dalam sini ya 99.000. Jadi dia punya cukai dasar 4.600 untuk 70.000 pertama. Untuk paki dia darat 21%. Tinggi ya. Okey. So kita tengok contoh kita sekali lagi. Kes injek Kuang dengan Puang Eli ya. Jadi cukai dasar dia 4.600 lah, tadi saya sudah tunjukkan. Berapa cukai atas paki ya? So 99.500 ini cukai pendapatan bercukai ya, yang baru kita kira di sini. Tolak dengan 70.000 pertama. Itu baki dia lebih kurang 29.500 kalau ditolak. Jangan lupa darat dengan 21%. 21% maksudnya 21%. So cukai jumlah di sini cukai baki ya 6.195. And then memang mereka tak layak rebate cukai itu 400 lah, sebab dia punya pendapatan bercukai sudah melebihi 35.000. Jadi cukai pendapatan ialah 4.600 iaitu cukai dasar tambah dengan paki cukai atas paki 6.195 dan jumlahnya 10.795. Jadi kalau injek Kuang dengan Buang Eli ya membuat tafsiran cukai pendapatan bersama, mereka kena bayar 10.795 ringgit cukai kepada kerajaan. Okey, sekarang kita tengok yang individu. Kita kalau buat asing-asing, injek Kuang dulu gaji tahunan 72.000, terma 1.500. And then pelepasan untuk individu dia boleh 9.000, gaya hidup 2.300 sebab dia hanya belanja 2.300, tak sampai 2.500 tak apa. Kalau lebih pun hanya kira 2.500. Tapi kalau kurang memang hitung yang kurang itu, yang jumlah itulah 2.300. Untuk anak dia belanja 1.800, insurans dan KWSP dia hanya bayar 5.400. Okey, jadi berapa pendapatan bercukai ya? So kita guna 72.000 tolak 1.500, tolak 9.000, tolak 2.300, tolak 1.800, tolak 5.400 dan tinggal itu ialah pendapatan bercukai iaitu 52.000. 52.000 lebih daripada 35.000, so dia pun tak layak rebate nanti ya. So kalau kita tengok baris itu dalam jadual 52.000 itu dia punya cukai dasar 1.800. Ini untuk 50.000 yang pertama. Kemudian kita nak cari cukai atas paki 52.000. Yang ini ya, pendapatan bercukai tolak dengan 50.000 pertama. Yang kemudian paki dia taraf dengan 14%. So jumlah dia 280 ringgit. So berapa cukai pendapatan? Cukai dasar 1.800 tambah cukai atas paki 280. So injek Kuang kena bayar 2.080 ringgit punya cukai untuk dia seorang. Kemudian untuk isteri, kalau dia kira asing-asing, isteri jumlah pendapatan 50.500, terma 1.000 kena tolak, individu 9.000, gaya hidup 2.500, anak 1.000, insurans 3.500. Okey, lepas tolak semua ini ya, iaitu 50.500 tolak 1.000, tolak 9.000, tolak 2.500, tolak 1.000, tolak 3.500, dia punya pendapatan bercukai ialah 33.500. Jadi cukai dasar 150 saja, dan kalau kita tengok dia punya pendapatan bercukai kurang daripada 35.000. Jadi dia layak rebate 400 pada akhir nanti ya. So cukai dasar pun sikit saja 150. So kita kena hitung cukai atas paki iaitu 33.500 tolak 20.000 pertama. So yang paki dia lebih kurang 13.500. Taraf dengan 3% sahaja. So jumlah dia 405 ringgit. Rebate 400. Saya guna warna kuning. So berapa jumlah cukai pendapatan? 150 cukai dasar tambah dengan cukai atas paki 405 ringgit. Dan jangan lupa tolak rebate 400. So dia hanya perlu bayar 155 ringgit sahaja. Jadi berapa jumlah paki suami isteri ini kalau mereka buat tafsiran secara berasingan? Suami 2.880 ringgit kena bayar. Isteri 155. So tambah
jumlah dia RM2,235 sahaja. Kalau banding dengan tadi, kalau mereka buat taksiran cukai bersama, mereka kena bayar RM10,000 lebih. Tapi kalau buat asing-asing, jumlahnya baru bayar RM2,000 lebih. Lebih kurang 5 kali ganda kurang. Jadi, buat taksiran cukai suami isteri adalah buat secara berasingan lebih membawa manfaat lah kepada suami isteri tersebut. Banyak beza kan. Jadi taksiran cukai bersama lebih daripada taksiran cukai berasingan. Maka taksiran cukai berasingan lebih sesuai. Okey ya. So itu bukti dia, kita buat. Okey. So saya harap semua sempat saling ini ya. Muka surat 61. Okey. So di sini ada satu lagi case iaitu B. Saya nak awak cuba buat dulu. Okey, sebagai kerja rumah awak lah untuk 1 jam ini. Saya harap nanti pada pukul 8.30 awak kena ambil gambar dan hantar muka surat 61 dan juga muka surat 62. 2 muka surat untuk setiap murid. Dan saya bagi masa untuk awak buat muka surat 61 lah. So saya rasa itu saja untuk pagi ini ya. Dan untuk esok Rabu kita akan buat Google Meet pada pukul 9.45 hingga 10.30. So harap lebih ramai murid boleh mengikuti Google Meet pada masa yang telah ditetapkan. Dan itu saja untuk pagi ini ya. Sekian, terima kasih.